budak rap. Datuk sentuh isu Choi. Choi tu tak habis gitu. Faham? Bukan ke nama dia Pok Teh, tapi dia memang dah famous lah. Dia tak famous. Time tu tak famous Dia lagi. tak famous. Dia famous dengan budak-budak kan, you cakap. DSA di sini. Wow, the legendary. Wah, DSA di sini. Kau the legendary ya. Macam mana DSA boleh terjebak dalam dunia TikTok ni? My first FYP May 2023. Last year. Okay, so baru meletup. Okay. You know what? I pergi Bangkok. I nampak satu the roti lady. Roti lady. What's that? Itulah orang Siam tu cantik. Okay, dia pakai seksi. Tapi tak menjolok mata. Dia buat roti canai. Okay, then I relate dengan Kak KM. Kalau dia dengar dia marah. Masa tu Kak KM dia ada kontroversi di Melaka tu, ada satu event So Datuk buat video pasal apa? Akak yang jual roti canai. Tiba-tiba Datuk cerita pasal Kak KM dalam video tu. First I buka Kak KM. Sebab perempuan ni dia ada kecantikan. Dia ada keseksian dia. So Kak KM ni dia guna keseksian dia untuk menjual. Menjual produk dengan dengan XLC dan bagi saya tak kisah, itu hak dia. Dia punya marketing strategi. Tapi I relate dengan orang Siam ni, dia pun cantik juga. Kalau dia tak buat roti canai, dia boleh buat kerja lain. Tapi kenapa dia pilih buat roti canai? Jadi saya cakap itulah kecantikan ni kita boleh guna dua. Satu untuk mensensasikan, satu lagi kita untuk menarik perhatian orang, dan kita tak tunjuk sifat galak kita tu. You know kan? So that was your first FYP? Yes, and then my FYP I think at that time is 2 million. Wow, I know. Every in Jitra, know me. Oh, ini orang ini kan DSA. Tapi orang tak ni lagi lah. Tapi I tahu kan, I pun strategis juga. Because when I put that one, orang suka. Dia bukan tengok habis pun. Dia tak tengok pun kita nak cerita apa tu. Yang dia tengok tu two figure tu. Itu je lah. Tapi bila I kena kecam. Waktu awal-awal FYP pun kena kecam? Kecam bukan baru-baru ni je kena kecam? Dah, first FYP I kena kecam. So awal-awal FYP dah kena kecam dah? Ya, sebab apa? Dia kata, why you pergi Siam tengok ni, maksiat. Tak ada tempat roti lain kan you nak beli. Pergi tengok ke tempat seksi. Tapi dia tu dah jadi trending di Bangkok. Gila tak pergi kan? Kita nak tengok dia punya. I tengok dia. Kenapa you susah payah buat roti canai? You cantik, you. Tapi I tanya dia, I cakap dengan dia. Dia cakap sebab this is dia punya bapak punya family business. Dia tahu. But now memang dia buat duit. Tengah panas ke please, tengah panas. At 4 o'clock, pukul 4 petang. Kan? Baik duk. Saya kena kecam lah. Betul. Baik saya cakap. Okay. So then lepas tu baru-baru ni lah. Isu dengan case dengan Choi. Lepas tu dengan budak-budak pergi camp, nampak macam budak sekolah lah yang tengah buat live tu buat macam ni. Lepas tu ada yang post pasal kematian konten dan banyak budak-budak. Apa yang Kat nampak mungkin punca dia apabila Datuk masuk dalam dunia Choi. Choi ni adalah ramai peminat. Dia punya pengikut memang ramai. His engagement is very very high, one of the top on TikTok. So kenapa Datuk pilih waktu tersebut untuk cakap pasal Choi? Apa dia punya punca? Sebelum kita cerita pasal Choi, bila FYP tu I tak sentuh budak, then I change my direction untuk political. And then apabila I cerita tentang political, all my video is FYP. Then I dah dapat follower around, I think that time 90k. Just from politics lah. Just for politics. Which I feel like that ni lah jalan untuk Datuk, pengalaman Datuk dunia politik. Tapi macam mana Datuk boleh lompat dalam dunia Choi pula? It's not dunia Choi actually. It's Choi.
Bukan. Itu memang dunia Choi lah tu. I tahu Choi. Tapi sebelum Choi tu I dah petik lah. Betul siapa? You ingat masa one of the police yang langgar Mak Rempit tu. I think you know, right? Yep. And then I petik yang tu. Petik dunia why you rem menaikkan kemarahan orang, dan kemarahan orang itu boleh. Oh, Datuk, that was your video? Yes. Datuk soal pasal RAM tu. Yes, I'm the trending. You know, I'm the terpaling BMW. Datuk, that one kena tegur sikit lah. Datuk, because I made 2 video marah yang buat yang langgar budak tu. Cat memang marah lah. Cat buat 3-4 video dekat IG memang viral. Sampai Cat kena panggil dengan pihak polis untuk bagi keterangan. Tapi waktu tersebut Datuk, contoh when you talk about yang RAM ni, sedangkan isu dia waktu tersebut sebab seorang budak sekolah meninggal dunia. Right? So normally apabila something bad happens to a kid, the first thing we do is obviously ucap takziah, condolences. Kita dalam dunia sedih, kesian kepada budak dan keluarga budak sebab dia kena langgar dan dia meninggal. Tahu apabila Datuk pilih untuk highlight pasal RAM, Datuk nampak tak benda tu jadi satu punca besar untuk orang marah? Time tu Datuk tak nampak ke macam mana? I nampak. Tapi kenapa Datuk nak sentuh pasal RAM juga? Because we cannot make normalisasi. Because people at that time dia tak tahu yang punca itulah punca RAM. Kalaulah budak tu tengah duk RAM, kawan dia cakap, Mat, sudahlah. Sudahlah. Stop. Hormat orang tua. Jadi tak budak kaji mengejar itu? Tak jadi kan? Tapi Datuk, we can't blame kids for behaving like kids. Faham tak Datuk? No. You know what I mean? Faham. Kita ni area sini pun, walaupun pergi Mount Kiara, tapi area sini pun ada budak-budak RAM motor. Itu. Tapi just because kita RAM motor bukan satu sebab untuk siapa-siapa ambil tindakan sendiri untuk langgar atau marah atau ambil tindakan. Datuk faham tak? I faham. Tapi nampak tak Datuk, cara Datuk pilih situasi tu dari punca orang marah dan last kecoh lah dekat TikTok. Ya, kecoh tak apa. Sebab I kata benda ni daripada isu RAM ini telah menaikkan kemarahan. I ucap takziah dulu sebelum tu. I tak terus hentam. I tak hentam. I ucap takziah. Tapi disebabkan isu itu RAM menaikkan kemarahan, jadilah hilang sabar. Betul, no? I nak tekankan isu itu. Lepas tu I ada petik lah tentang kecurian part. I saja. Apa kaitan? Apa kaitan curi part motor yang dicuri dengan budak yang meninggal tu? Tak ada kaitan dengan budak meninggal tu. Yang depa petik I tu, depa cut my video. Dia ada 2 bahagian. Yang selepas tu I ada sentuh mengenai event pemotoran budak muda. Dalam video sama? Ya, dia panjang video tu. Tapi dalam video sama lah. Ya. Jadi tapi Datuk nampak tak benda tu salah? Tak salah. Sebab dalam video sama yang cerita pasal benda yang viral, budak meninggal sebab kena langgar tu, dalam video sama Datuk boleh cerita pasal RAM satu. Lepas tu part motor. Event motor. Event tu I kurang pasti, I nak kena check balik. Tapi I dalam tu I ada maksudnya ingat lagi Datuk cerita pasal kalau nak RAM dekat event ke apa? Kan? Event tu ada satu event lah, kalau saya sebut lah event tu. Tapi Datuk nampak ke? Sebab video sama Datuk. Video dia lain tak sama. Tapi ni video lain. I think video lain. Dalam tu I sentuh mengenai habit anak muda. RAM. Lepas tu I sentuh sikit tentang peribadi. Peribadi maknanya kecurian Brembo. Itu bukan satu isu yang kata apa boleh diambil ringan. Sebab I nak petik Rainbow itu sebab I nak mendidik. Kalau you mencuri, kalau you pergi jual dekat orang motor, kalau orang motor tu kata ada satu sifat, aku tak beli barang curi, orang nak curi tak Rainbow tu? Tak curi. Kan? Jadi I ada satu sense, I tahu this budak, kalau kita tak kata apa, dia jadi isu slow. Dan we petik sikit, I petik Brembo je. I tahu Brembo ni memang barang yang mahal. Takkan nak pergi jual dekat bersibuk. Sebab Brembo BMW ni digunakan oleh motor-motor macam tu. Tapi ini adalah satu yang pedih lah, kan. Tapi bagi I,
Tapi apa yang Cap dah start nampak ni, Datuk suka masuk dalam dunia apa? What in English is like hornet's nest. Apa in Malay? Tebung sarang apa? Ni tebuan. Sarang tebuan. Datuk suka masuk dalam sarang tebuan. First pasal budak-budak sekolah yang RAM. Tiba-tiba petik pasal motor. Tiba-tiba budak motor pula masuk. Then dunia Choi. Datuk memang suka masuk dalam the hornet's nest. No. Choi different. Kak KM pun the first roti canai pun hornet's nest juga Datuk. Sebab Kak KM tu dikenali as very loud and outspoken. Tapi dia tak kata apa guys. Mungkin sebab dia dewasa Datuk. Sebab dia I tak kutuk dia. I memberi pembandingan. Okay. Kalau orang tengok video I ni, video dia terlampau ilmiah. Jadi budak-budak yang tengok video I ni, dia tak tengok habis. Kalau I tengok dalam statistik analitik, analitik TikTok bagi dekat I, berapa persen saja yang watch the video habis. Daripada FYP tu only 5%. Dan nanti 5% dia tak tengok. Dia tengok aurat, faham. Dia ni sentuh RAM, kan? Tapi dia tak tahu apa kesan RAM. Kenapa nak RAM? Kalau I tanya you, kan? Tapi salah timing lah tu. Kalau Datuk cerita pasal RAM mungkin 3 bulan selepas budak 3 bulan kau tak ingat dah. Tapi nampak tak dia orang akan fikir apa kaitan. Datuk nampak tak benda tu? I kaitan. Kenapa polis tu naik marah? I tanya you. Tapi itu bukan sebab untuk ambil tindakan. I tak kata, I tak menyokong polis tu. Okay? Apa yang dia buat tu salah. Tapi kalau kita mencegah, itu yang maksud you. Kalau kawan dia stop, jadi tak? Okay, polis. For me, that's not a relevant question, Datuk. Kids will be kids. Kids will be kids, Datuk. Bukan. Kita tak boleh control budak-budak. Tapi apa yang the family talk, and then the family buka semua. The kids pandai ni, tapi ini I tak sesuai lah kot. Okay, we don't tak mau sentuh dah pasal dia. I think yang I nak sentuh isu dia sekarang ni, apabila kita RAM, dia akan menaikkan marahan. Kita bukan cerita kids. Kids kita tak sebelah. Orang tua pun RAM. Tapi apabila kita RAM, di kala itu ada kawan-kawan dia. Ada kawan dia yang bersifat hati yang baik. Ada. Takkan tak ada. Tapi hari itu mungkin kawan-kawan dia tak ada kot, mungkin dia tak mendengar nasihat kawan dia. Masa polis tu duk angin tu, katalah Tok Imam mai. Tok Imam mai ke polis, mai kata, "Tuan, sabar tuan, sabar. Kita boleh settle. Ni budak." Macam you cakap budak tadi lah. Tapi disebabkan tak ada orang nasihat dia. Kan? This thing happen juga, ramai orang banyak yang terjadi, dia marah, dia pergi Betul. Macam kita duk cakap ni kan. Tengah tense kan. Budak duk maki kat kita. Tengah tense. Sekali kita rimbuk dia, apa jadi kat kita? Once we touch him, correct. Dan siapa yang menaikkan marahan dia? Orang yang menaikkan marahan tu tidak akan didakwa. Ini I dah kenal banyak kali dah. Orang provoke kita, orang kata kita depan kita, provoke kita ni. Once kita boom dia, siapa salah? Kita salah. Itu I cakap, budak-budak ni, you jangan, whatever yang you buat, fikir dulu apa dia punya. Kalau Datuk faham prinsip ni, bukan sama ke prinsip apa yang Datuk buat sekarang? Bila Datuk sentuh isu contoh budak RAM, Datuk sentuh isu Choi. Choi itu tak habis gitu. Faham? Bukan ke sama ke prinsip dia? Sebab Datuk yang start dulu. Bukan. Choi different. Macam mana? How is it different, Datuk? Choi ni isu dia, I tak pernah sentuh dia. Whatever dia nak buat pergi. Tapi pada hari Sabtu itu ada konsert Ed Sheeran di Kuala Lumpur. I are political. Jadi ada seorang political from that side mentioning kenapa buat konsert Ed Sheeran di Kuala Lumpur pada hari ini Syakban. Tapi mereka tidak menyentuh konsert yang berlaku pada hari Jumaat sebelum tu. Choi ada buat konsert hip hop macam you punya lah, hip hop. Once you buat hip hop, you cannot control. And then in Kedah cannot have concert. Tak boleh concert in Kedah. Cannot have concert. Okay. Jadi video yang pertama tu I membandingkan, kenapa you sebagai orang agama you tak tegur tu side. Datuk cakap tu kat siapa? Sebagai orang agama Datuk petik apa, Kedah ke Datuk petik apa? I tak cakap tentang Kedah, I cakap dalam itu sebab orang kalau bercerita Nipsun Sakban itu adalah orang yang kan, kalau you tak tahu Nipsun Sakban you boleh berjoget, tak ada isu apa kan. Tapi bila kita sentuh kat situ, dia sentuh satu pihak. I want to be fair. Kalau you nak sentuh, you sentuh semua. Jangan you sentuh
konsert sini tak boleh, sini boleh. So Dato' soal pihak sana, orang politik. Yes. Kenapa tak compare Sharon dengan Choi punya konsert konsert? on the Jumaat tu. Hari Jumaat tu kan. Kenapa dia tak sentuh? Dia tahu. Tapi bila I sentuh, I tak kutuk Choi. I kutuk dia kena sama. Kalau konsert Coldplay itu, you doa dekat, ya Allah ya Tuhanku, kau robohkanlah stadium tu. Padahal konsert Coldplay bukan untuk orang kita, ada orang Cina, ada orang semua kontroversi kan. Konsert Coldplay tu pun main BTT tinggi. Jadi bila I sentuh yang tu, habislah. Confirm lah Dato'. Choi ni ramai pengikut followers. Tapi disebabkan I ni orang kenal daripada awal. Ramai yang buat video tu, ada orang Terengganu, ramai Caprice yang menyentuh mengenai konsep isu tu. Nifsu Syakban. Jadi orang kata kenapa kerajaan Kedah bagi permit kan. Jadi retetan daripada situ, malam tu ada konsert Azama dengan Hakim. Dekat mana? Di Kedah tu. Di lorong Event Choi. Malam tu ada. Okeylah. Tiba-tiba malam tu dia tukar salawat. Salawat. Kita pun ingat okeylah salawat. Lepas salawat dia hanjut. Ayu faham kan? Hanjut. Dia buat konsert. Hanjut lah. Bakal tengok konsert duk macam ni. Konsert mesti. Tu. Tapi awalan itu tidak ada dalam medsos. Tak ada apa. Tapi I don't know. I tak faham dunia waktu tersebut. Kemungkinan boleh tak Datuk? Kemungkinan anak muda ni terlepas pandang. Mungkin dia terlepas pandang. Dia kata alamak, I dah book event dah. I think dia buat jelajah kan. Mungkin time dia plan jelajah tu, tak ada siapa tegur Choi yang sebenarnya tarikh ni tarikh malam Nifsu Syakban. Mungkin tiba-tiba bila dia sedar, dia akan fikir alamak, kita kena buat sesuatu. So dia pilih untuk at least untuk demi kehormatan dia buat apa selawat. Tapi adakah Datuk tak rasa ke benda tu sebagai anak muda satu tindakan yang apa bagus untuk start buat? Bukan kita kata benda ni tiba-tiba jadi halal ke apa. Tapi selama ni di mana-mana konsert ke event ke kan, mungkin selama ni tak pernah dengar lagi. Sebelum konsert orang apa salawat ke apa, mungkin dia buat tu untuk apa hormat hari tersebut dan untuk cover the situation. And then sebab dia dah jemput artis, dia dah dah bayar, mungkin dia dah bayar dah artis, kita tak tahulah. So dia orang terpaksa sambung dengan dia punya program. Tak nampak tu tu soalan yang bagus. Itulah yang cakap, dalam membuat event ini dia mesti ada satu event management yang profesional. Itu kena ada. You cakap pasal konsep itu, nanti ada lagi satu tu yang dia tak cakap isu yang sebenar. Bila dia tukar salawat, ini Kedah tak boleh ada konsert. Tak boleh ada konsert. Memang tak boleh. Memang tak boleh berkeliling 20-22. I didn't know. Memang Kedah tak boleh ada konsert langsung. Tak boleh ada konsert. Permit yang dia dapat itu adalah permit jualan. Ini tak habis cerita lagi. You kata boleh lah. Kita tu cerita bab konsert semua tak boleh lah. Kita kata lah dia salah, kita membentuk keadaan, kita buat salawat. Lepas tu kita menyanyi. Pernah ada orang buat sebelum ni, tanya you? Is it pernah? I've not heard. Then dia menongkar arus. Orang itu bagi bola tanggung. Sekarang ni political kita tak sama macam dulu. Kan? I bagi you satu contoh. You buat bacaan Yasin, tahlil lah kata tu, malam tu you buat tahlil lah. Baca Yasin. Lepas baca Yasin kena bihun. You buat konsert. Boleh tak cakap itu? Tak kena lah. Tapi kalau lah you cakap dah bayar. You bayar. Dalam menega ni ada untung dan rugi. You dah untung banyak dah. Jadi katalah malam tu dia kata kami cancel konsert sebab kita harus menghormati malam Nifsu Syakban yang mulia ini, kita kena menghormati. Apa jadi kat image dia? I guess looks like he respects the dia akan naik hari tersebut. Anak muda yang hebat, Caprice. Anak muda yang hebat. Tapi disebabkan dia ambil risiko,
Dia kata macam Caprice cakap lah, dah bayar semua. Tapi menegak macam tu lah. Sensitivity tu you harus menghormati. So sebagai seorang ayah, Datuk tegur dia. Okay, I tegur dia. Mungkin cara Datuk tegur kot. Dia Bukan, sebab dia bukan. bunyi macam sindir ke apa. No. Yang tu yang mungkin Cara Datuk tu, cara tu yang orang tak buat orang marah. Kalau tidak orang tak dengar. Bila hari kedua tu, yang lepas konsert tu, I buatlah satu VTT dia, I tak hina dia, I buat I saya Choi. I dah lantik seorang event management. Takkan you tak tahu? Takkan tak tahu hari ni Isu Saban? Kan? Aku bayar gaji hang mai. Kan? Lah ni hang menyusahkan aku. I put Choi in. I laku macam Choi. Kan? I cakap kat dia, you ni event, I dah bayar kat you. You manager event semua ni. I bayar macam-macam I bagi kat you. Sekarang you menyusahkan I. Lah kita nak kena buat salawat. Macam tu lah. Lepas tu I masuklah sikit kebaikan di belakang tu. Tapi mungkin popok ni dia tak tengok. Petang itu keluar satu surat daripada Esko Pelancongan, Esko Kedah. Dia mengatakan konsert tak boleh, permit untuk karnival, dan pihak Choi telah melanggar kesalahan. Betul. Lepas tu malam tu dia pun nak buat cabutan betul, dia bubuh apa nama surat. Surat itu dia merujuk kata pembatalan dia permit dia tak kata dia ada permit, tapi dia tak abang surat yang diberi pada oleh Esko itu adalah mengenai konsert. Dia cakap permit jualan saja. Lepas tu dia nak cuci tangan lah. Ini you kena sebut ni, cuci tangan. Dia kata retetan daripada surat, daripada apa yang terjadi penaikan permit ini adalah diusulkan oleh DSA. DSA itu siapa? Bila dia sebut DSA, dia patah belakang. Then depan audience itu, DSA bar B. DSA bo do. So that was the beginning. That's the beginning. But Datuk, I fully understand where you coming from. Tapi macam yang Cap cakap awal-awal tu, apabila kita nak masuk dalam dunia TikTok ni, di mana ramai memang anak muda, budak-budak. Datuk memang macam what was it just now? Hornet's Nest. Menjolok tebuan. Yes. Okay. You are literally provoking the hornet's nest. Yes. So this is the you have to realize that when you poke the hornet's nest, you're gonna face the consequences, which is dealing with a lot of kids. Okay. Setuju tak? I setuju. Right. And I think lepas tu banyak je budak-budak kacau Datuk. I tak ada masalah. I tak ada masalah. Ada sikit Datuk. Enak. Ada sikit sebab ada je masa yang yang Datuk off comments dekat live. Okay. Every person has a heart Datuk. Semua manusia ada dia punya emotions. Okay. Let's be honest on this podcast. Dalam yang you were affected a bit. Tak nafikan sebagai manusia. Betul. Okay? Tapi dari awalan rempit itu ya ada efek. But now for me is nothing. Why I on off? I want to play them. You know why? Bila kita buka, dia komen. Is it a comment? No comment. Bukan komen bu. Yeah. This is a comment. You poke the hornet's nest. Yes, that's why. They're all gonna come. That's why I say to them, whatever you say to me this one, this is like my subtitle. Tapi ni bukan Datuk punya fight. Ni bukan Datuk punya level. Contoh Datuk, bila budak yang budak sekolah tu, Datuk post budak sekolah sampai Datuk kata nak pergi dekat sekolah dia hantar surat. Datuk, that's not your fight. Then dia ibarat macam ni. Dia ibarat macam kepis lagi lah. Always kena kecam. Dia ibarat kalau budak sekolah rendah kecam kepis dekat IG, Cat cari dia, hantar surat dekat sekolah dia, cari mak bapak dia. Not my fight Datuk. Seorang Datuk and your level, your experience, you're a smart man Datuk. Because you talk about branding and marketing. This is not your fight. Don't you agree? No. You feel like this is your fight? It's not a fight, Caprice. It's not a fight. It's how I want to educate people. If you educate secara lembut, tak akan jadi bang. Tak akan jadi Caprice. You know, people say I fight. What fight? What? Kalau budak boleh buat macam tu, put it Al-Fatihah. Come on, Caprice. Maybe you generasi mana I tak tahu. Datuk Cap paling teruk kena kecam. You know the times when I got it bad. I kecam. That's why dalam my life, I cakap
I'm in industry. I'm not the supervisor. I'm the high level. Dalam industri, I pernah kecam. Orang kecam I, tapi buat sorry. The last, I got the result. Tapi ini bukan nak kira menang tak menang, I tak kisah. Kan? I bukan nak ambil piala. At least I menyampaikan cara I. Tak boleh normalisasi macam ni. Because orang akan cakap want to play safe. Play safe senang. Dia apa yang Kat nampak. Dia macam ni Datuk. Kalau kita nak main-main dengan budak-budak, budak-budak akan main-main dengan kita. Betul Datuk. Contoh ada 2 grup Datuk. Kita boleh masuk dalam grup dewasa dan pergi perang dengan dewasa. Mungkin educated conversation, educated debate. Sebab why? Sebab kita nak pergi perang dengan dewasa. Kita boleh share pendapat, bergaduh. Tapi kalau kita tiba-tiba nampak banyak budak kecil, kita tiba-tiba cocok budak kecil ni, confirm Datuk, diorang semua akan serang. Okay. Tapi okay. Tak okay Datuk. Bagi Kat now your fight Datuk. Datuk, can you imagine if I go fight with a bunch of children today? You fight dari segi apa tu? Kalau you nampak benda you salah, you nak cakap apa? Okay, cara you nak tegur budak tu, you nak tegur macam mana? Say tu ni. Tegur apa? Ya. Kalau ada budak yang buat macam tu, you nak tegur macam mana? Buat budak macam mana? Macam dia buat Al-Fatihah ke buat tak layan. You tak layan? Tak layan. Datuk, Cap kena kecam teruk juga zaman Gaza tu. Kalau Cap akan tengok budak-budak yang kejar keris tak layan. Oh, ni level tinggi sikit. Yang tu kita layan. Contoh ibu bapa ke, profesional ke, artis lain ke, gangster ke. Yang tu okey lah. Jomlah kita tepek-tepek. Tapi Datuk, kalau kita layan budak sekolah, aduh. Dah, layan dia segi apa tu? I tak layan pun komen dia. Datuk repost balik muka dia. Kena repost. Kena repost. Sekarang budak tu you tahu buat apa? Apa? Dia dah hantar permohonan surat maaf. Does that make you feel better? I feel better. I want to teach people, budak sekolah, jangan you buat gitu. Betul tak? Kalau you lepas dia Tapi Datuk, I don't know. Kalau you lepas you I don't know Datuk. For me it's like for me to argue with kids and win an argument. I tak argue. But it doesn't make me feel proud. I tak argue. You know what I mean? I tak argue. I just post gambar and then some words saja. I never said arguing with them. Itu silap. Kalau arguing berdepan. Kan? I tak arguing dah. I just post a photo and then some caption. Itu saja. Of a kid. Okay. Yeah. Bagi I, effect you. I tak pernah tengok lagi orang buat macam tu. Memanglah sebab tak ada siapa nak gaduh dengan budak. Tak ada siapa nak gaduh dengan budak. Tapi budak sekarang ni, I bukan bergaduh dengan budak. You expect I bergaduh dengan budak. You salah. Ya. You salah. You cakap I bergaduh dengan budak coy. Apa yang gaduh dengan budak coy? I mengekang kemungkaran. Betul? Okay, coy aside lah. Ya. Budak sekolah ini adalah pelapis generasi. Budak sekolah ni apabila dikatakan oleh cikgu dia pandai semua Islam. Pandai berdoa. Betul? I bagi satu contoh. Okey? Satu budak tahfiz. You tak tengok budak tahfiz, you tengok budak kecil tu. Budak tahfiz tu dia viral gambar I masa ambil gambar di balai polis. I tak tahu dia budak tahfiz. Yang ambil video dalam balai tu. Yes, actually dia bukan ambil, orang lain bagi kat dia. Itu kes lain pula. Okay. Jadi bila dia ambil gitu, I tak tahu dia budak tahfiz. Dia kena cekup. Dia tanya polis, budak ni apa dia punya profile. Then dia say budak ni tahfiz. I cakap umur berapa? Umur dah 20. Okay. Jadi bila dia tahfiz, something wrong come lah. You belajar agama tahu lah. Takkan you nak normalisasi dia. You kata okey lah, lepas lah. Orang tak boleh buat. Kan? Datanglah DSA. I bukan nak lawan dia. I nak lawan cara jangan buat. Betul? Kan? Orang post kat I is nothing. I nak lawan, I nak bagi tunjuk. Kalau you tengok I punya TikTok, okay, kata I melawan. You tengok komen I, you tengok like. You jangan tengok komen. Is it a comment yang budak-budak tu bagi? It's not a comment crap. It's a hate. Ba, bu. It's just not comment. Ya, budak. Tapi the like. Budak tu nak like I? I don't think so. Okay, I'm an academician, okay? When I post video, right? Exactly, you're an academician. Yeah, academician, we have a psychology, right? When I post video, I want to see the reaction of the netizen, right? So when the like is more than comment, so means that people support me in
belakang. Orang tak berani komen, Cap. Orang tak berani komen. So you komen tengok. Cap, please komen dekat I tengok. You komen tengok. You cerita benda yang betul, okay? Tapi kadang-kadang kita double tap je lah tu. Kita double tap. Bila scroll, double tap. Scroll, double tap. Itu bukan tap. Tap you kena tap dekat tu. Itu ini lain ini live. Kalau double tap bukan like Bukan. Dia kena tekan dekat heart tu Ya, tekan kat tu. Oh, bukan double tap tu kira Double like tap tu dekat masa kita live. Okay. Kan, itu beza. Okay, so bagi Datuk ada ramai yang support Datuk Ya, lah. I believe ramai. I bukan budak-budak tu. Budak yang orang dewasa macam kita ini, dia tidak mau mengambil satu risiko. Kan? I dah cakap kat my follower, don't comment. If you want to comment, make a fake account. Faham. Make a fake account. Then you comment. What comment you nak bagi? Bagi kau. Tapi you comment dekat fake account juga. Ya. Budak-budak tu dia berani ke? Cap? Kan? Dia tak berani. Dia cuma pakai fake account. And then dia hantam kita. Then kalau orang pakai fake account, for me is not valid. It's not valid. Kecuali masa I duk bagi you punya podcast forever, ada audience kayak ni, dia maki I. Dia itu dia punya reaction. Dia tanya I macam you tanya. Oh, enggak. Okey, kita boleh menjawab. Sesi soal jawab. Tapi kalau you menggunakan platform mengatakan netizen menghentam I dengan menggunakan fake account, dia tak select orang terangkan cakap lah. Tak select. You nak sanggah pendapat I. Okey. Macam you sanggah pendapat I tadi kan, kita face to face. Ya, face to face. Yes. I boleh taruh you lah kan, contoh. Kalau you tak suka, you taruh I suka apa yang you cakap. Okay, faham. Because you also now to provoke me, I nak cakap apa. I know. Because I ada sifat you. I ada sifat you. I boleh provoke. Really? Okay. Yes. So I nak kita berdebat. Kan? You bagi tadi. Yeah. Orang tak pernah cakap dengan I macam ni. This is the first one. time. Yes. Oh no, please memang direct Datuk. Yeah. I like that one. I like that one. You said ni, why you want to fight with the kid? Exactly. Datuk, I saw this one video where ada orang rakam rumah Datuk. Oh my God. Tu budak buat juga Yes. Kenapa lah Datuk? Semua budak. Now you fight. Okay. When someone enters your private life, for me, that is already the dangerous dah. Right? Obviously, if someone recorded my house, that is going overboard. Semua benda ni, Datuk tak ganggu ke Datuk punya your mental health? Does it affect you? No. At all? Yeah. Tak ganggu. Tak ada kesan. Tak ada kesan. They enter your private life. It's okay. They know where you live. Yes. One day they know. So you don't care? I don't care. Bila they come to my house, dia tak boleh buat apa pun. Dia lalu je ambil gambar, and then dia promote my homestay. Oh, that's your homestay? Yeah, and then dia ambil gambar-gambar I daripada Facebook, whatever kan. Dia ambil gambar I pergi London, Osaka, Russia. And then they make video for me, you know. Kids, Datuk. Then I acknowledge them. They also have no time for this. Yeah. Kids only doing this. Let them go. Tak ada masalah. Itu I kata tadi, TikTok algorithm is the best for me. You know, dia promote I punya identity, dia promote I punya personal life. I pergi marathon, I tak pernah tunjuk sebelum tu. Kan, nanti I tunjuk, dia kata I Riak. pandai. Jadi biarlah dia tunjuk. Kan, I bukan fight, I can fight. I sekarang ni just a strategy. I nak tengok how dia react. First tu I rasa first masa Mak Rempit attack I kan, I feel something. And then ada lagi seorang main agama pula dah. Itu tak mau cerita. Siapa? Tak payah cerita lah, tak pergi jadi panjang lah pula. Allah, ada orang main agama dengan Datuk? Tak apalah, itu kita tak mau. Okay. I think this budak, itu I nak sampaikan. Budak sekolah agama ke apa ke, kalau you tak ada sifat, you kena check dulu. You kena ada sifat rendah diri, hormat ibu bapa, you takkan buat. Okay? Kalau you tengok I pergi jumpa video Alif Tega and Idin. Yes, I saw that baru-baru ni. Yeah. I pergi, I cakap dengan cara yang elok. Kenapa I petik dia? Itu I sebagai ibu, sebagai bapa. And then I bagi nasihat, and then I say okay. I tak nak panjang, I minta maaf, habis. Kan, kita sebagai teguran. Bapa ini dia memberi teguran yang keras. Bapa lah I tak tahulah. I don't know bapa sekarang. Sure. Right? My bapa dulu keras. Pukul 7 tak balik dia bubuh kan. Hang tak boleh aku support hang.
Tapi budak bapak sekarang boleh buat ke Caprice? I don't think so. Itulah dia kata didikan ibu bapa itulah. Datuk rasa Datuk boleh duduk satu meja dengan Troy tak? I don't want. You don't want? Ya. Dengan cerita Datuk dah nak saman dia ke dah saman dah? Dah, my LOD dah siap. Tak hantar lagi dah? Nak hantar lah. Tak nak? You don't want to drop it? No, I don't want. You don't want to drop it? I tak sentuh pun dia. I tak sentuh peribadi dia. I sentuh pasal konsert. Itu saja. As a political. But if I can help you end the conflict. Oh, I don't want. Salam. I don't want. Close the books. Let the LOD go first, and then after that we think. I know a lot about LOD. Benda tu penat Datuk. Tak apa, I willing to spend my money. I said to my lawyer, if dia ni kita pergi I bayar. So no peace with Troy. We don't know. Biar dia respond. If I can call him now and say, hey, Troy, DSA, no. close the books. Tak boleh. Bulan puasa nak dekat ni No. Tak nak. Tak nak. Close the books one by one. Tak nak. No. Faham. Because I have prinsip. I have prinsip once you put a fitnah, that's it. Kalau dia tak sebut nama I tu DSA, okay je. Right? But when you defame me, orang you attack I. I bukan attack you punya business. I not attack you punya pribadi. Sure. I'm attacking because of the concert yang mana kerajaan negeri Kedah kenapa dia buat. Tapi adalah kerajaan negeri Kedah backup dia tak? No, they send a surat. Send a letter. Patut kerajaan Kedah backup lah. Tapi kerajaan negeri Kedah tak backup. Tu dunia budak-budak Datuk. Dunia budak-budak. Sekarang kita mungkin Cap tengok satu lagi seorang yang mungkin ada masalah. Okay. Dia dewasa lah. Nama dia Pok Teh. I think dia influencer motor bro. Influencer motor Dia dewasa. Ni mungkin lah ada fight sikit. Apa punca Datuk gaduh dengan influencer motor pula? Okay. Masa I tunjuk, I tak sebut dia Pok Teh pun. Okay. I tunjuk isu RAM. Kenapa program ini membawa influencer yang RAM you nak tunjuk apa kat budak-budak muda. Okay. Jadi kebetulan dia nampak ni dengan isu rempit, inilah peluang dia untuk menaikkan dia punya engagement. Tapi dia memang dah famous lah. Dia tak famous. Time tu tak famous Dia lagi? tak famous. Dia famous dengan budak-budak ke you cakap? Okay. I don't know, I'm not on TikTok. Yes, dia sebab dia mainkan isu mak rempit. Dia suka mak rempit, bayar racing semua kan. Jadi dia famous budak-budak. Orang macam kami punya ni semua tak suka dia. Kan? Rider-rider yang lain ni kami tak suka dia. Dia naik sebab dengan budak-budak. Jadi dia menggunakan I punya inilah peluang terbaik untuk dia tekan I dan budak-budak ni serang I. I tahu strategi dia. Tapi apabila I tak, siapa yang petik nama I? Bukan I petik nama dia. I never mention Pok Teh. Dia yang petik nama I. Dia yang mencaci cecak I bla 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 macam-macam. Bila dia start mencaci, then I start buat video untuk dia. I buat video dia ada 4 je untuk berlawan dengan dia, tapi I bagikan dia terduduk lah. Terduduk. Yang tu ada kes juga? Tak buat. Tak ada kes? Tak buat. Saman pun tak. Dia bohong. Dia tipu. Dia pergi buat konten depan balai polis semua. Why I don't want to make a case? Caprice. Kenapa? I kaji dulu. Dia ni kalau aku menang, boleh bayar ke? Betul? Kalau tak boleh bayar, why you spend money? Dia ada aset ke? Kan? Betul tak? I kena study. Kalau anak saman budak kecil tu, is it worth ke? Kan? Apa dia boleh bayar kat I? Betul. Mak bapak dia nak kena jual tanah ke apa? Tapi I tak buat. Poteh I tak buat, tapi dia memainkan. Main lagi. Lepas habis tu I tak pernah kacau dia apa. Aku tengok dia ni, I'm seen dia punya ni, ini tak betul lah. Nanti jangan cakap tak betul lah. Ini macam no lah. Tak nak layan lah. Dia pun marah dekat. Dia dewasa dah tu. Kalau Cap lawan dengan dia lah daripada lawan dengan budak sekolah. Contoh. Tu lagi apa? Fight kita. Tak, budak sekolah tu different story. Dia tak kenal dengan Poteh. Tahu, tapi macam Datuk kata kalau dengan Pok Teh ni tak payah layan lah. Sebab Datuk baca dia macam tak nak layan.
Tapi budak sekolah Budak boleh layan pula. Budak sekolah yang mana? Yang budak sekolah kena surat dari apa sekolah tu. Al-Fatihah tu. Itu I layan. Sebab tak tahu kalau cap awak layan the influencer motor sebab dia lebih kurang sama umur dengan kita. Bukan motor. You salah faham ni. Budak sekolah yang I layan bukan layan. Ambil tindakan. Tapi I tak boleh ambil tindakan mahkamah. Tahu. Once dia pergi mahkamah, apa jadi kat budak tu? Ya. Kalau budak tu masuk Andragani, apa jadi kat budak tu? Faham. That's why I tak layan. That's why I call guru besar. Kalau I tak viral lah tu, guru besar tak tahu. Jadi I nak bagi tahu teaching I sebagai ibu bapa, I anggap I bapa you ni tak betul ni, I buat lah. So you teach them on social media. Yes, this is the best way. Okay. This is the best way. Kalau you tak teach social media, you siapa nak tahu? Tapi mungkin kalau dia pergi contoh lah learn his lesson privately, mungkin dia tak dikenakan secara umum. Satu Malaysia nampak muka budak sekolah tu. Dia bagi I satu Malaysia kena. Kawan I di Mekah tanya I, you dah mati ke? Kan? Orang tanya I mati ke? Datuk, Allahu Akbar, Datuk angkat. Saya ingat Datuk duduk dalam lah. Kan? Perasaan anak I, perasaan family I, dibubur gambar mak I, ada lagi 3 buat tu. Faham. Datuk, benda tu yang kes pasal budak sekolah tu, Cap faham. It's just that bagi Cap lah. Sebab kita pun pernah jadi bahan kecam waktu isu Gaza tu. Tapi Cap pilih my fights. Just so bagi Cap budak sekolah remeh. Kalau kita nak fight, kita lebih baik kita fight dengan influencer motor contoh. Tapi dengan Pak Uti tu dah boleh settle ke tak ada? Tak nak. Sekarang dia buat. Dia marah kat I sebab I tak respon dia punya video. 5, 6, 7 lepas tu dia buat live. Lepas tu dia kata I hutang dia 10k, I bayar dia lobster RM20, tayar recon. Come on. I don't know about that. I want to make a video yang tak bermanfaat untuk dia. No? Faham. I yang video budak tu pun I tak bercakap pun. I put itu je. I put ada satu word dia. I tak cakap. Datuk. Where is this all going? With all the controversies, all the gaduh di social media. What do you want to do? Satu I cakap kat you. You tak boleh cakap gaduh di social media. I'm not fight in social media. I mean, it's a pergaduhan. It's not fight. What is it? You buat pergaduh dengan siapa? Bergaduh dengan putih? Bergaduh dengan budak-budak? No, it's not a fight. What is it? This is my way to sampaikan nak cakap apa bahasa tu? Your dakwah. Dakwah sakit dia. You punya apa? You punya pengajaran. DSA punya pengajaran ke? Something like that lah. Tapi jangan you dakwah. You dakwah orang kata kat I. Cara nak ajar. The way that I'm teaching is berterus terang. Sedikit keras. Tapi I ada sifat lembut. Cinta. Sifat lembut. Sayang kepada anak. Bila cikgu dia kata, bapak dia kata tulis surat, okey cikgu, kita settle, finish. Nanti I akan keluar surat dia kata, I sudah maaf pada budak tu, I tak nak ambil tindakan sebab I fikir masa depan dia. Tapi it's a lesson, a big lesson to him, a big lesson to him, dan big lesson to orang lain. Budak-budak yang ni jangan buat macam tu. Sure. Jangan buat. Tapi ada efek kat I. Mental health or mental tak efek kat I, ya orang serang I lah. Dari mental health I tak ada efek. Sebab apa? Bukan menjatuhkan duit I. No, Dato', honestly I suffer with anxiety umur 17. Right? Sometimes people with anxiety, depression, they put a front as if they are strong. Tapi deep down sebenarnya they are fighting with inner struggles. I don't know, have you ever like analyze yourself? Are you down? Are you stressed? Are you unhappy with life? No, I'm happy. You're okay. Because masa I kerja dulu, you know, I'm kerja dengan harsh environment. My first GM is from Taiwan. He's a army officer. Dia bagi I teruk. Dia maki I. Bedding one Cina. Sama juga. Dia mencarut. Kan? You tahu kan mencarut? Kalau budak-budak tu lari malam. Kan? And then after that,
Once the big boss give me the authority, and he said, okay, I want to make sure you punya target of the shipment this week 20 container, I leave it to you. Then what I did, pang, if you don't want, I panggil orang lain. You don't want, pang. Jadi I dah biasa. Ni I dah biasa. Sebab maki hamun bagi I ni, I dah biasa. Dah biasa dah. Tapi sekarang ni I bila dah masuk education, I tak boleh maki hamun. Kan, maki education tak boleh lah, lecturer kan. Kepada contohlah, kepada Choi. Ada apa-apa Dato' nak sampai tak kepada Choi? Tak ada apa lah yang tak ada. Kepada nak cakap apa tu? Kepada Pok Teh ada apa-apa nak sampaikan? Tak ada apa. Tak ada. Bagi I tak, kepada anak muda, anak-anak muda budak sekolah yang tengah marah dekat Dato' hari ni. Dato' nak sampai apa-apa tak? Anak muda tu I mau lah. Anak muda ni ada dua. Satu anak muda pemotoran. Anak muda pemotoran dengan anak muda yang masih bersekolah rendah menengah. Tak kira lah sekolah Islamik atau non Islamik. Apa yang saya buat sekarang ini, kita tidak boleh menormalisasi. Benda yang tak betul jangan dibetulkan. Kita kena fikir dulu sebelum kita post. Kalau kita tak puas hati dengan orang tua kita, orang tua lah ni, you kan boleh bagi tahu elok-elok. Dia say macam ni. Saya tak suka cara MC. Tapi apa yang saya dapat daripada feedback, itu tidak berlaku. Jadi anak muda, jangan marah saya. Dan saya nak bagi tahu, saya bukan nak, anak muda sebenarnya is not my platform actually. I am political. I nak contoh buat political. I told you. Political. Tapi isu itu adalah isu yang besar. I as a rider, I tak boleh tengok. Isu rem. You can rem, but at the proper place. Kan, you pergi rem satu tempat. Jangan you, orang suka ke you rem, orang jiran you rem di sebelah you tak suka. You tegak, you kena. Jadi anak muda saya nak educate cara tu lah. Tapi ini saya punya, ini bukan semua untuk saya punya konten, bukan semua untuk anak muda. Betul. Bukan. Ada certain isu yang I harus sentuh. Kalau I tak sentuh, you nak konsert sampai pagi. Anak muda yang bahagian si Azri Choi ni, you nak konsert, you nak pakai baju Choi ke, itu hak you kan. Tapi I sentuh mengenai kalau benda tu tak boleh you normalisasi kan. Itu saja. Dato', before we wrap up, boleh tak kita sentuh sedikit pasal politik? Politik sikit je. Boleh? Sikit je. Boleh. Apa pendapat Dato' sekarang dengan isu SST dengan ekonomi Malaysia? Isu SST. Isu SST ni dah sebelum ni pun memanglah nak naik dah. Tapi disebabkan political masa tu tak stabil, kita punya ada perpecahan banyak parti ni. Jadi kalau dia naik, kan? Dia naik, dia jadi problem lah. Time tu nak pilihan raya. Kan? Jadi apabila dah masuk pada tahun ini, benda tu tak boleh dikekang lagi. Kalau dia still juga tak naik, cukai tak naik, apa jadi pada ekonomi kita? Faham. Okay. Bagi pendapat Dato', which one is a better mechanism? SST atau GST? GST. You prefer GST? I prefer GST. Because dia more telus. Kepada rakyat Malaysia yang mungkin tak faham apa beza GST dengan SST, boleh tak Dato' secara ringkas? GST ni macam mana? Tak boleh lah, yang tu you kena tanya platform lain lah kan. Lagi sebab I dulu dah kena GST. Sebab GST you kena daripada streamline daripada atas sampai ke bawah tu. You kena report. Kita ada certain bahagian tu kita kena report kat custom. And then the system yang sistem post kita tadi itu, dia link. Ada sistem post GST. Tapi GST tidak. GST bagi I offline. GST lah. Apa yang nampak is offline lah. Tapi I tak boleh nak cakap lebih lah. It's not my. But secara ringkas, you prefer the GST punya mechanism. Every country use GST. Tapi nanti geng-geng ni dia cakap, itu hamba tak mau GST. Tapi itu government sekarang ni, kita bukan kata dia semua betul. Ada yang kita kena sampaikan dengan cara yang betul lah. Jangan kita duduk main mentah. But ekonomi, ekonomi kita tak boleh cakap Malaysia ini semua nak harga yang sama. Kan? Contoh kita beli bawang kan. Bawang dah naik. Takkan you nak kekal harga bawang yang sama. Ayam pun harga dah naik. Jadi kita harus cari alternatif untuk meningkatkan kita punya pendapatan. Segala bekalan-bekalan ini bukan dikawal oleh kita. Kan? Bekalan luar. Jadi kita kena accept. Jangan kata
Oh aku barang banyak ni, harga ni kena kekalkan lagi 10 tahun. Kan? I bagi satu contoh. Okey, ni satu contoh lah. Konsep lah. Konsep balik. Konsep balik ni. Konsep dia relate dengan ekonomi. Okay, faham. You faham Kenapa Perdana Menteri Thai dengan Perdana Menteri Singapura dia ada konflik sikit tentang konsep ini? Contohnya konsep Taylor Swift. Taylor Swift ada 3 malam di Singapura. In Singapore, really? Yeah. 3 malam? 3 malam berderek 2, 3, 4. Jadi Bangkok, Perdana Menteri Thailand dia marah. Kenapa tak boleh main? Kenapa you tak buat Bangkok di Thailand? Kan? Jadi kerajaan Singapura kata dia bagi insentif, dia don't want. Jadi isu dia sekarang ni dia boleh menarik semua peminat Taylor Swift, bukan datang konsert sebenarnya, datang ke Singapura naik ekonomi. Kita sekarang ni kita nak menakutkan orang. Orang main konsert tak boleh takut kan. Mereka pun tengok Malaysia ni lain macam ni, pelik ni. Di segi ekonomi ni kita pun sama. Maknanya kalau kita menakutkan pelancong, I bagi contoh you satu pelancong Cina datang di Bangkok setiap bulan 10 million. Kuala Lumpur 1 million. Kata kita duk cerita bab pelancong Cina ni, orang kan bawa masuk Cina sekarang ni COVID. Bawa masuk Cina kawan tu tak balik. Kan? Tapi itulah pelancong Cina ni dia punya spending power dia tinggi. Dia macam dulu I think in the 1998 Arab yang paling spend banyak. Tapi this new generation we all can see the Chinese are strong. They spend a lot of money. Dia bawa family. Kalau di Thailand kerajaan tinggi Thailand dia tak pandang pun orang Mat Saleh. Because they are not the spendingnya power, bukan. Correct. Now the new generation, the spending power is with the Chinese. Dia bawa family dia. Tapi at the same time Dato', I think also at the same time Kat rasa Malaysia pun tak rajin buat kempen untuk tarik turis. I mean the last time kita dengar pasal kempen yang shock, contoh zaman I think the 2000s, cuti-cuti Malaysia. Apa lagu dia, cuti-cuti Malaysia. Right. That was the last time ada vibe cuti Malaysia. Since that time mana ada lagi kempen yang gah untuk tarik pelancong. Sebab tu kita bagi cap lah. Kita ni makin lama makin ke belakang lah ke ASEAN ni, sebab kita tak rajin promote kita punya negara. Sedangkan negara kita banyak yang tempat best. Dan orang China suka makan durian. Kita kat Malaysia ni kita one of the top, I think one of the top producers of durian in the world. Tak juga. Thailand lah. Okay, Thailand also produce great durian. But Malaysia ni pun dikenali as a exporter of durian. Okay. Buat durian ni Capri. Sekarang ni China dah tanam durian. Correct. Jadi Musangking dari harga RM80 tu dah jadi RM20. Betul. Kan? Okay, you kata cuti-cuti Malaysia kan? Cuti Malaysia. Bagi I konsep tu tak boleh dah. Tak boleh dah konsep tu. Sekarang ni baru ni ada kes ni masuk politik pula kan. Menteri Pelancongan kita turun pangkat tourism. Kan? Betul tak? Betul. Tourism punya director jadi deputy director. Orang marah. Bagi I, dia cakap betul, if you don't perform, you step down. Kita nak orang yang energetic. How to tarik pelancong Cina. Bukan kita bawa orang yang umok ni, dah umok ni. So bagi Dato', it was the right decision. It's the right decision. Because he didn't perform. It's not perform. Because dia dah pencen, dia masuk balik. Kan? Why Asia perform? Dia ambil orang-orang macam you. Faham? Youngsters kan. Youngsters dia punya mind is different. Correct. Bagi cari orang youngsters yang jadi tourism punya CEO, yang memang dia bahagian orang tourism, kan? Dia pergi cari Cina. Faham? Bagi kat I tengok. Faham? 2 juta buat masuk. Interesting. Kita kena ada cari orang yang genetik. Kan? Kalau kita cari orang nak makan gaji, Dato' memang you have strong energy. On social media, dengan TikTok, dengan hari ni, guys, Dato' memang ada energy yang luar biasa. Okay, you ni kita tak mau rekod pun tak apa. You tengok I punya satu post mengenai Hafiz Muhammad. Oh, you posted about Hafiz? Yes. Dato' sokong ke tak sokong? You? Tak sokong. You tak sokong? Tak sokong. I siap WhatsApp dia, I tegur dia lah sebab image tersebut dengan wanita kena kepit, semua nak semata-mata nak show Hajar Aswad, sedangkan benda tu pun bukan wajib. It gives a really mixed perception of Islam kepada orang yang mungkin tak faham umrah, mungkin orang yang bukan Islam. So I say bro, daripada
timbul banyak perception that can jatuh fitnah tentang Islam, lebih baik bro you just take it down. Okay, you WhatsApp dia lah. I WhatsApp him. Okay. Sebab I know him. Dia suka buat content. Dia suka buat cerita. If you see the video, ada banyak camera angle. So bila ada banyak kamera ni, time you tengah ibadah, soalan dia simple. Why would you have 3 or more than 2 cameras? Everyone standby camera. Akak kat depan tu tengah tolak pegang kamera. You know what I mean? Okay. Datuk, for me it's obviously it's for content. Obviously. Everyone's there with the camera ready demi content. Tapi apabila kita nak beribadah, apa yang Cap tahulah, right? When you are in the process of ibadah, put the phone away. Do what you have to do. You don't have to show it. Tak perlu tunjuk pun. You can still do apa yang dia nak buat tu. Tapi sebenarnya tak perlu jadi content pun. Kan Datuk sokong dia. I hormat you. Pandangan you. Bukan Datuk sokong dia ke? Datuk tak hentam dia? Ya, ayo cutan dia. Ha? Jap, Datuk. Tak hentam dia. Uish, terkejut. Datuk selama ni Datuk hentam semua orang. Tapi ni Datuk sokong dia. Yang konten sebelum ni I pun geram. Konten dia. Jap Datuk. Datuk dah terkejut ni, kita dah 1 jam Datuk. Datuk sokong dia. Ya, I chat tanya. Atas dasar apa? I chat tanya. Chat tanya kat dia. Atas mai tu I tulis tanya Hafiz Muhammad. Kita saja yang tahu. Alhamdulillah Datuk. Datuk you tak payah hormat pandangan Datuk selama ni Datuk nak ajar anak muda, ajar anak muda, nak ajar anak muda. You tak menghormati pandangan Tak, I hormat. I terkejut. Terkejut sebab tiba-tiba Datuk sokong dia. We're gonna go way past the time Datuk. Atas secara ringkas, atas dasar apa Datuk? Datuk sokong apa dia buat tu atas dasar apa? Umrah 2 kali dah. Hajar Aswad ni. Dia ada memang orang akan cium semangat dia. Semangat. Apa yang nak kata dekat apa yang Hafiz Muhammad buat itu, dia menunjukkan betapa payahnya. Datuk tak nampak ke dia siku orang tua sebelah ni? Memang suku. Memang kan? Siku orang tua. Dulu pun siku. Datuk cakap tadi kena hormat orang tua. Dekat situ tak ada hormat dah. Kalau UP tak, tapi Datuk depan Kaabah lah kita kena hormat orang tua. Come on. Datuk mana boleh contoh Datuk? You jangan provoke I. Dah bukan provoke. Kalau UP tadi Datuk kata awal-awal Datuk kata kita kena ajar anak muda untuk hormat orang tua. Betul? Betul. Tapi dia ajar soal itu tak ada hormat dah. You kalau buat macam tu dia ambil you baling keluar. Mana boleh kita siku orang tua. Memang orang siku. Caprice. You IP 2 kali. I pernah masuk. Kita pun dah pergi 1 kali. Tapi tak you pernah masuk? You pernah masuk? Pernah, Alhamdulillah. Okay lah. You masuk macam mana? Alhamdulillah Datuk. No jokes. No joke. Okay, tak apa. No jokes ya. Okay, kebetulan. Okay, my umrah was different. Okay. Tiba-tiba semua dipermudahkan. Bukan kita nak belakang ke apa. Tapi when I entered Hajar Aswad, time tu Cap pergi seorang. Mana ada bodyguard ramai-ramai ke apa. Kita ni kecil. Tapi Alhamdulillah I managed to get there. And I even solat bawah apa tu yang what was the thing yang mas tu apa nama tu? Ya. Datuk, wallahi. Ya, I percaya tu. I was like, wow. I percaya. I just entered. Dapat ruang masuk solat. I percaya. But you know what I mean? I pun dapat nikmat tu juga. Alhamdulillah. Ya. Tapi itu ada dalam video I kata. I ada 2 part. Satu yang nak cerita nikmat I. Satu lagi kalau you nak masuk cara mudah. Cara mudah. Yang tu kita cerita dalam tu lah. Ada 2 cara. Satu Allah lorong kita. Kan? Kita doa. Pasal that time I bawa my mum. Kan? My mum I bawa, I tolak dia. Dia kursi roda. Kan? Jadi mungkin Allah kedua hang ni anak yang cukup hebat lah. Kan? I'll tell you a quick story. Okay. First time Cap arrived in Medina. Apa? Makam of our Prophet Muhammad. Panjang ni. No, it's quick one. Right? Dalam jam lawak ya. Kita sampai sebelum asar. So Cap yang excited lah nak pergi tengok makam of our Prophet Muhammad, peace be upon him. Excited tau. Sampai je Cap memang suka sejarah dari kecil, memang suka belajar sejarah of history. I love history. Masuk je, I went with my one of my business partners. Masuk tempat, you know the lorong, the pathway for the makam kan dia satu je kan. Lepas tu keluar kan. So sampai masuk right before asar. Masuk I macam wow, you can see the difference between the architecture. Ni zaman dulu punya architecture. Sebelum yang ni semua baru. You can tell the difference in paint. Dia punya cat pun lain. So makin rapat kepada makam tu, makin old school lah dia punya design. I was like, this is beautiful. Dan dalam hati Caprice, I cakap,
to my partner, macam museum. Macam museum. Now best macam museum. Sebab it's all, the history is there. That means at one point, this part was part of our Islamic history. Okay, bagi salam, baca apa Al-Fatihah macam-macam. Dekat apa? Yeah, okay. Then keluar kan. Dan I'm like, alamak. Bro, I forgot to record. Okay, I'm like, yo, I forgot to record. I want to record the moment. This is a special moment. Pusing lah satu round. Tak boleh lah. Pack. Pack. So, lepas tu I aim sebelum atau selepas solat, aim nak dapat benda sama balik. Di mana ada ruang, boleh relax, boleh tengok atas bawah. Tak dapat. Tak dapat. Lepas tu semua tight. Yeah. That is for me lah. Lepas tu I terus macam bukan taubat dari segi nak buat content. I just realised, okay. This journey is not tourism. This journey is ibadah. UP bila tu? Tahun bila? 2000, right before COVID. Alhamdulillah, okay, right before COVID. Tahun tu TikTok ada lah? Tak ada lagi? Tak ada lagi TikTok ada lagi. Tapi tak segah sekarang lah. Time tu memang IG is number one. IG lah no. Masa IP tu lah tak ada TikTok. I pun tak rakam pun. Yeah, but I wanted to. Tapi I rakam juga lah senyap-senyap. Kat bawah. Tapi apa yang Hafiz buat tu, come on. No, come on. You tak nampak ni, you tengok pandangan I tu. Itu susah. I tanya soalan, kenapa orang tak boleh beratur? Nanti kita tanya lain tu. Macam mana orang beratur teruk sangat ni? Kalau Hafiz Muhammad tak buat pun, kalau kita ambil gambar gitu, orang luar akan tengok, kenapalah Pak Arab ni bertolak supaya orang, sigung orang ni. Kan, kalau kita terimpit tu, you ingat depa nak stop kan? No, dia akan tolak kita pi. Kan? Tapi apa yang Hafiz Muhammad itu buat, bagi perception I, menunjukkan betapa suka. Dan dari segi apa ni? Ni, dari segi apa? Kalau kita nakkan sesuatu, tak kamera side. Bukan tempat dia, Datuk. Tak. Motivasi pasal kalau nak sesuatu kita kena usaha. Tempat lain pun boleh buat, Datuk. Tak, bukan I tak kamera tak side. Tapi kalau you kata aku tahun ni aku nak buat. Aku dah tengok dah Pak Arab ni masuk macam ni dengan badan. Aku nak kena bagi aku badan kena kuat sikit. Kan? Kuat sikitlah. Training. Sebab tapi aku kaji dulu macam mana depa masuk. Itu kajian kita. Allah nak bagi belum tentu. Kan? Betul. Allah nak bagi belum tentu. Betul. Tapi kita kena ada sifat apa? Buat strategi, kaji masuk mana. Enter macam mana, macam ni nak buat jadi dia tolak kita as a flow. Kan? Banyak kajiannya. Tapi orang dia nampak apa dah. Tapi Caprice. Kalau you pergi that comment, tak ada orang mengecam Tak ada apa. Budak-budak tu kan. Cap tak setuju. Di sini kita tak setuju. Tak apa. I menghormati you. Okay. Kan? I menghormati you. I tak kata you salah. Kan? Semalam pun ada seorang ni tekak gaya macam tu. Okay, I hormati you. Tapi you kena menghormati I juga. Tapi you kalau tak setuju, I tak marah. Itu ya. I tak marah.